Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih wa ala khatimih ma sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Shalawatullah wa salamuhu haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu biasa orang asal menunjukkan amal. Diteruskan lagi mengenai bukan Fatimah al-Aliyah beserta Batus Saniyah dalam babul af'ali wa anwa'iha. Qala al-musannif rahimahullah, qala al-af'ali thalathatun madhin wa mudhari'un wa amrun nahwu daraba wa yadribu wa drib. Fal-madhi maqtu'ul akhir abadan wal amru majzumun abadan. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب 10 وهي أن ولن وإذا وكي ولا بكي ولا الجذور وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولكن النهي والدعاء وإن وما ومن وإن وما ومهما واسم وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر قاصدا. وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما. Ada nuskhah yang bertijiman وإن وما ومن ومهما. Yang kalau ma dan mahma tak ada ma. Kita dah sentuh fi'il madhi, tapi kita buat ulangan untuk i'rab fi'il madhi. Maksudnya kita dalam tajuk i'rabul af'al, macam mana kita nak i'rab fi'il. Untuk i'rab fi'il madhi kita dah selesai, tapi kita buat sekali lalu. Kita ada dua tariqah. Tariqah yang pertama, tariqah hakikatan. Dalam matan disebut al-madhi maktubul akhiri abadan. Dalam matan cakap fi'il madhi selama-lamanya mabni alal fathi. Jadi itu tariqah yang pertama. Maksudnya terus bila nampak di fi'il madhi, kita akan terus sebut mabniun alal fathi. Tapi mabniun alal fathi dalam tariqah pertama terbahagi kepada dua. Sama ada mabniun alal fathi az-zahir. Maksudnya kalau antum nampak di akhir fi'il itu betul-betul ada baris atas, berhenti setakat tu je, mabniun alal fathi. Tak payah sebut az-zahir pun tak apa, selesai. Maksudnya seperti contoh daraba, qatala, akhwaza, akala dan sebagainya yang ada baris di atas, terus berhenti fi'lun madin mabniun alal fathi. Nabi berkata fi'lun madin mabniun alal fathi. Okay, bahagian yang kedua, andai kita tak nampak, tengok huruf akhir, kalau tanpa melihat waw, alif dan ya, huruf akhir itu huruf yang ketiga dalam fi'il. Kalau tak nampak baris di atas,
dia mesti dalam bahagian al-muqaddar. Ini tariqah yang pertama. Okey. Bila sebut al-muqaddar dalam babul i'rab dulu kita ada bincang. Al-i'rab ada dua, ada i'rab zahir, ada i'rab al-muqaddar. I'rab zahir contohnya Zaidun. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Yang muqaddar ni tak nampak. Contohnya ja'al fata, ra'aitu fata, marartu bil fata. Macam tu juga dalam bab bina. Dalam bab mabni, fi'il madhi pun macam tu. Ada fi'il madhi yang nampak fatah, ada fi'il madhi yang tak nampak. Cuma istilah dalam al-bina kita akan guna perkataan al-fathi tanpa huruf ta. Kalau ada al-fathah, al-dhammah, al-kasrah itu istilah untuk i'rab. Istilah untuk bina kita akan guna al-fathi, al-dhammi dengan al-kasri. Bukan kata sebab apa, tapi istilah yang nak dibezakan di antara al-bina dengan al-i'rab. Kalau tak nampak baris atas tu dia akan al-muqaddar. Bila sebut al-muqaddar dalam i'rab zahir kita ada bincang, kita perlu tambah kataan mana'a min zuhuriha ke zuhurihi. Dekat sini zuhurihi lah. Dalam bab i'rab kita sebut zuhuriha sebab balik kepada fathah, balik kepada dhammah, balik kepada kasrah. Tapi dalam bab bina dia balik kepada al-fathi, al-kasri ataupun al-dhammi. Jadi kita sebut mana'a min zuhurihi. Ada beberapa sebab. Ada sebab yang pertama, sebab ta'azzur. Harakah tersebut tidak wujud. Fathah atau al-fathi tersebut tidak wujud dengan sebab at-ta'azzur. Seperti contoh Roma. Jadi seperti contoh daraba kita terus i'rab fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fathi al-zahir. Seperti contoh Roma kita akan sebut fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fathi al-muqaddar mana'a min zuhurihi at-ta'azzur. Sebab apa at-ta'azzur kita ulang-ulang banyak kali at-ta'azzur ni yang diakhiri dengan alif. Sebab alif ni mustahil menerima baris. Sebab yang kedua, ada tiga sebab. Kita panggil ishtighalul mahal. Kata sini ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Contohnya darabu. Ba tu baris di hadapan, dia tidak berbaris di atas. Jadi seperti contoh darabu, akalu dan sebagainya. Qalu i'rab fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fathi al-muqaddar mana'a min zuhurihi ishtighalul mahal biharakati al-munasabah. Anda bahagikan tiga ke dua sebelum ni? Dua. Ishtighalul mahal tu dua. Jadi ishtighalul mahal yang pertama dengan sebab harakat al-munasabah. Yang kedua ishtighalul mahal bisukun. Bisukunil aridi. Bisukuni al-aridi daf'an. Bitawali arba'in mutaharrikat. Apalah nak elakkan daripada empat huruf berbaris berturut-turut. Seperti contoh darabtu. Di darabtu ni pada zahirnya sukun. Tapi kita akan i'rab macam mana? Kita akan fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fathi al-muqaddar mana'a min zuhuri ishtighalul mahal bisukuni al-aridi daf'an tawali arba'in mutaharrikat. Andailah kalau ba ni berbaris di atas, dia akan jadi darabatu. Jadi daripada dalam bahasa Arab tak ada empat kalimat dalam satu kalimah, empat huruf yang berbaris berturut-turut. Jadi untuk menolak daripada empat baris berturut-turut dimatikan ba dan jadi darabtu. Jadi itu tariqah yang pertama. Jadi tariqah yang pertama mana-mana keadaan fi'il madhi kita akan sebut fi'lul madhi mabni 'alal fathi. Al-fathi itu ada zahir dan muqaddar. Muqaddar tu sama ada
dengan sebab ta'azur ataupun isytighalul waqt. Adapun tariqah yang kedua, terus melihat zahir. Tengok terus akhir tu. Akhir tu baris atas ke, baris depan ke, baris sukun. Jadi terus kita bahagikan kepada mabni ala al-fathi, mabni ala al-dhammi, dan mabniyun ala as-sukun. Cuma dalam Al-Fathi tetap juga dua. Ada Al-Fathi Al-Zahir, ada juga Al-Muqaddar. Tapi Al-Muqaddar cuma dengan sebab At-Ta'azzur sahaja. Seperti contoh Roma. Zahir seperti contoh Daraba. Mabni ala dhammi mana-mana yang bersambung dengan waw. Contohnya Darabu. Mabni ala sukun mana-mana yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Contoh Darab tu dan darab. Jadi itu dua tariqah yang kita dah bincang 2 minggu lepas. Sekali lalu lah. Jadi fi'il madhi kita ada dua pilihan cara untuk i'rab. Sama ada terus kita pilih tariqah yang pertama, terus kita sebut mabni 'ala al-fathi. Lepas tu tengok ada baris tu ke tidak. Kalau ada, selesai. Kalau tak ada, dia di dalam bahagian muqaddam. Perlu sebut sebab apa dia muqaddam. Sama ada ta'azzur ataupun isytighalul waqt. Adapun tariqah yang kedua, dia lebih kepada majaz. Sebab asal untuk fi'il madhi semuanya mabni 'ala al-fathi. Terus tengok. Kalau lah baris atas, terus sebut mabniun 'ala al-fathi. Kalau fathah tu ada, mabni 'ala al-fathi az-zahir. Kalau tak ada, cuma satu sebab ta'azzur sahaja. Dalam tariqah yang kedua, fathah muqaddar hanya dengan sebab ta'azzur sahaja. Sebab apa? Dalam dua keadaan lagi, kita akan sebut terus mabniun 'ala dhammi. Darabu mabniun 'ala dhammi. Kita akan sambung liittisalihi biwawil jama'ah. Kita sambung liittisalihi biwawi al-jama'. Dekat sukun pula kita akan sebut liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Ya, jadi pilihlah salah satu tariqah. Kadang-kadang tariqah ni masyhur. Anak biasa yang anak belajar peringkat pertama tariqah yang kedua. Baik, jadi dia dua. Sama ada mabni 'ala dhammi liittisalihi biwawil jama'ah ataupun mabniun 'ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Wawul jama'ah ni cuma ada satu je dalam tasrif. Yang nombor 3 dalam tasrif. Daraba, darabu. Qala, qalu. Yang nombor 3. Yang banyaknya mabniun 'ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Apa maksud dhamir rafa' mutaharrik? Maksudnya dia bersambung dengan dhamir dan dhamir tersebut rafa'. Kenapa dhamir itu rafa'? Sebab dhamir itu di i'rab fa'il ataupun naib fa'il. Contoh darabtu. Tu kita i'rab sebagai apa? Tu. Fa'il kan? Kalau kita tukar duribtu, tu i'rab jadi naib fa'il. Tapi fa'il ataupun naib fa'il kedua-duanya kita panggil dalam al-marfu'an. Jadi dhamir tersebut dhamir rafa' dan berbaris. Itu yang dimasukkan dengan dhamir rafa' mutaharrik. Maksudnya setiap darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtuna, darabtu, darabna, semua yang bersambung dengan dhamir, yang mana dhamir tadi di i'rab sebagai fa'il dan dhamir itu berbaris. Dia nak keluarkan apa yang tak berbaris? Dalam tasrif raf'ah ada satu dhamir rafa' dia tak berbaris. Apa dia? Daraba. Yang nombor 2. Alif ni juga dhamir rafa'. I'rab daraba alif tu kita i'rab sebagai fa'il. Tapi alif berbaris ke tak? Tak. Jadi daraba kekal dengan fi'il madhi mabni 'ala fathi. Fi'il madhi yang mabni 'ala sukun kalau dia bersambung dengan dhamir rafa' dan dhamir rafa' tersebut berbaris. Mana-mana dalam darabtu, darabtuma, darab dan seterusnya, darabta, darabtuma yang kita bilang minggu lepas ada 9 dalam 14 tu ada 9 yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dia nak keluarkan juga bila disebut dhamir rafa' mutaharrik, seperti contoh darabtu dan darabna, dia nak keluarkan dua. Okey, kalau lah dhamir tu rafa' tapi sukun, dia tak mabni ala sukun, ataupun dhamir tu bukan dhamir rafa'. Seperti contoh kalau nak cakap macam mana nak baca? Macam mana nak baca? Darab, darabna ke darabana?
Darabana Muhammadun. Kalau kita tukar tiga ni bawa akan jadi darabna. Okey, kalau dalam contoh pertama darabana Muhammadun, siapa yang pukul? Siapa yang pukul? Muhammad. Jadi na di sini jadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih dhamir rafa' atau dhamir nasab? Dhamir nasab. Bila dhamir nasab, ba ni tak sukun lah. Sebab yang sukun apabila bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Jadi tak disebut darabna. Darabna apabila bersambung dengan dhamir rafa'. Na di atas ni di i'rab sebagai maf'ulun bih. Bila dia i'rab sebagai maf'ulun bih, dia bukan dhamir rafa' tapi dia dhamir nasab. Jadi boleh baca darabana. Tapi kat bawah ni sebab dhamir ni dhamir rafa', jadi tak boleh baca darabana, kena baca darabna. Kalau baca darabna Muhammadan lah, jadi maf'ulun bih. Boleh. Jadi itu yang dimaksudkan dengan dhamir rafa' mutaharrik. Maksudnya bersambung dengan dhamir dan dhamir tersebut dalam keadaan rafa', sama ada di i'rab sebagai fa'il ataupun naib fa'il kalau mabni lil majhul, dan dhamir tersebut mesti berbaris. Kalau tak berbaris, fi'il madhi tadi kekal mabniyun 'ala al-fathi, seperti contoh daraba tadi. Boleh? Ada soalan untuk ni? Tak ada soalan, nak padam, mana pindah. Sebenarnya ada macam faedah, tapi nak rasa takut jauh sangat pergi. Tak dapat. Kalau dhamir rafa' tu sukun, macam contoh dalam tasrih yang nombor 2, daraba, dua orang yang telah memukul, alif kan mati kan? Jadi dia kekal. Jadi daraba ni fi'lun madhi mabni 'ala al-fathi. Ba ni bagi atas, tak ada masalah. Sebab apa? Kita nak mabni 'ala sukun, sebab nak lari daripada fi'il tu berlaku 4 baris berturut-turut. Kalau dah dhamir tu mati, takkan berlaku lah 4 baris berturut-turut. Jadi tak ada masalah untuk daraba. Jadi tak timbul isu. Jadi yang jadi isunya kalau dhamir tu baris. Kalau dhamir tu berbaris, kalau huruf terakhir fi'il tu juga berbaris, dia akan jadi 4 baris berturut-turut. Ketika tu yang tak boleh dalam bahasa Arab. Boleh? Contoh macam darabana boleh tak? Tu yang nak kata. Ada soalan yang tak untuk kotak ni? Takut share lah. Ini kalau nak yang rasa nak abaikan, nak baik. Sebab apa? Okay, tadi kata dalam bahasa Arab, kaedah tak boleh. Kaedah dia macam ni. Kaedah dia tak boleh berturut-turut 4 baris dalam satu kalimah ataupun seperti satu kalimah. Ma huwa fi kalimatin wahidah atau ma huwa kal kalimah. Maksudnya dalam bahasa Arab tak boleh 4 baris berturut-turut dalam satu kalimah ataupun benda yang seolah-olah satu kalimah. Okay, jadi kalau satu kalimah tak timbul isu lah. Yang kita nak bincang sekarang ni seperti satu kalimah. Kecuali dia adalah istisna dia kalau contoh diakhiri dengan tawar mutah macam syajarah. Itu diistisnakan yang diakhiri dengan tawar mutah. Okay, sekarang ni dalam darabna, okay, kalau dalam satu kalimah memang tak boleh 4 baris berturut-turut, mesti akan mati huruf yang ketiga. Sekarang ni kita nak bincang apa yang dimaksudkan dengan kaedah bahasa Arab. Tidak boleh 4 baris berturut-turut dalam kalimah yang seperti satu kalimah. Okey, sekarang ni darabna satu kalimah kedua. Darabna satu kedua. Dua lah. Fi'il tu satu, fa'il tu satu. Jadi darabna ni dua kan. Kalau yang agak rasa berat, abai. Cuma nak apa yang dimaksudkan satu seperti satu kalimah. Okey, darabna hakikatnya satu kedua. Jawablah, bukan tak yakin. Satu kedua? Dua. Sebab kita ada fi'il, kita ada fa'il. Okey. Tapi dia termasuk dalam seperti satu kalimah. Sebab apa? Ada dalam satu kaedah bahasa Arab dipanggil al-fi'lu. Ini kaedah umum. Ma'a marfu'ihi ad-dhamir kal kalimatil wahidah. Fi'il, mana-mana fi'il beserta, bila kita ada fi'il, sepatutnya mesti ma'mul. Okay. Mana-mana fi'il beserta isim marfu' selepasnya yang dalam keadaan dhamir, maksudnya tak masuklah macam daraba Zaidun. Sekarang ni fi'il Zaidun ni marfu' dia, tapi marfu' isim zahir, tetap dua kalimah. Kalau dia nak
Fi'il beserta marfu' yang dalam keadaan dhamir, dia adalah seperti satu kalimah. Seperti satu kalimah. Bila okey ni maksudnya dalam keadaan bila kita jumpa fi'il disambung dengan fa'il yang dhamir, dia tu seperti satu kalimah. Bila dia seperti satu kalimah, dia akan ambil hukum satu kalimah. Hukum satu kalimah dalam bahasa Arab tak boleh berturut-turut 4 berbaris. Itu kaedah dia. Al-fi'lu ma'a marfu'ihi ad-dhamir kal kalimatil wahidah. Marfu' ni tak kira lah fa'il, naib fa'il. Contohnya isim kana, kuntu ataupun sebagainya, selagi dia dalam marfu'. Tapi kalaulah marfu' tu isim zahir, sepertinya qala Zaidun, daraba Zaidun, dia kita panggil dua kalimah. Yang tak bolehnya marfu' yang dhamir. Apa bukti dia? Kenapa boleh keluar kaedah ni? Antum tengok. Jangan kata takut pergi jauh, tak apalah. Ini faedah umum yang siapa yang boleh tangkap. Contoh yang beribuna, kita panggil af'al khamsah kan? Fi'il mudhari' ataupun af'al, satu daripada fi'il lima. Okey, yang beribuna, mana fa'il? Waw, fa'il. Sekarang ni fi'il ni tanpa masuk lam, macam mana kita nak i'rab? Yadribuna fi'lun mudhari'un marfu' ke mansub ke majzum? Marfu'. Wa alamatu raf'ihi subutun nun. Jadi nun ni adalah alamat rafu' fi'il. Okey. Bukti dia seperti satu kalimah. Sekarang ni fa'il, kalau kita kata fa'il tu kalimat yang kedua, seolah-olah apa yang jadi? Kalau kita yadribuna, alamat untuk fi'il tersebut berada di akhir. Tapi fa'il berada sebelum alamat. Yadribuna, waw ni i'rab sebagai fa'il, nun ni adalah alamat untuk rafu' fi'il mudhari', tapi berada selepas fa'il. Ini yang mengukuhkan bahawa fi'il beserta isim yang marfu' dalam keadaan dhamir adalah seperti satu kalimah. Jadi dimaafkan, seperti seolah-olah nun ni berada dalam kalimah yang sama. Kalau kita asingkan, dia kata fi'il satu kalimah, isim yang marfu' kalimah yang kedua, seolah-olah berlaku dalam seperti contoh ni. Kita mentakhirkan alamat yang pertama selepas kalimah yang kedua. Agak berat sekali. Untuk kita sampai sebenarnya, dia punya isunya sebab daripada mabniyun ala sukun li ittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Fi'il madhi apabila berhubung dengan mana-mana dhamir yang di-i'rab sebagai fa'il dalam keadaan berbaris, huruf terakhir fi'il tu mesti kita sukunkan supaya tidak berturut-turut 4 baris. Itu poin yang pertama. Okay, timbul isu darabtu, darabna bukan satu kalimah tapi dua kalimah. Tadi kaedah bahasa Arab tak boleh berturut-turut dalam satu kalimah. Tak, kaedah asal macam ni. Tidak boleh berturut-turut dalam satu kalimah ataupun seperti satu kalimah. Jadi kaedah macam mana? Fi'il beserta isimnya yang marfu' seperti satu kalimah. Diambil daripada mana? Diambil hujahnya daripada seperti contoh dalam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dalam keadaan rafu', dia punya alamat adalah nun. Nun ni berada selepas fa'il. Macam mana satu kalimah boleh ditakhirkan alamatnya daripada kalimah yang lain kalau kita kata dia adalah dua kalimah. Itu mengukuhkan bahawasanya dhamir dengan isim yang marfu' adalah seperti satu kalimah. Tak apalah, kalau nak abai pun tak apa. Cuma nak kata beza darabna dengan darabana. Adapun darabana, dhamir tu dhamir maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni dhamir mansub. Jadi darabana ni daraba satu kalimah, na kalimah yang kedua. Memang dua kalimah, jadi tidak ada masalah. Tidak berlaku berturut-turut 4 baris. Seolah-olah daraba titik na kalimah yang kedua. Tapi dalam fi'il dan fa'il dia seperti satu kalimah. Bila kita kata darabana, atas dasar ni kita nak cakap fi'il dan fa'il, kita telah berturut-turutkan 4 baris seperti satu kalimah. Kita tak apalah setakat tu. Cuma terus masuk, kalau yang tak dapat tangkap, ambil terus cara i'rab fi'il madhi. Kita ada dua tariqah, sama ada pilih tariqah yang pertama, tariqah yang kedua. Tak ada mana salah, tak ada mana yang betul, sama-sama je. Cuma bila pilih mana tu jelaskanlah sampai akhir dia punya i'rab dia. Kita masuk yang kedua, sebab yang madhi ni kita ulang. Kita nak masuk amar. Okey, fi'il amar dia juga mabni. Dia kata fal madhi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan. Dia cuma ringkaskan. Sebenarnya fi'il amar dia mabni
ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amar kita akan sebut dia mabni ala. Maksudnya mabni ala apa? Mabni ala melihat keadaan ketika dia mudhari', apa alamat jazam dia. Kalau tengok balik dalam bab ma'rifati alamatil i'rab, kita ada ar-raf'u, kita ada an-nasbu, kita ada al-khafdu, kita ada al-jazmu. Tengok balik al-jazmu yang terakhir. Al-jazmu yang keempat dalam bab ma'rifati alamatil i'rab. Walil jazmi alamatan. Jazam ada dua alamat. As-sukun wal hasbu. Sukun dan hazab. Jadi terus faham di sini fi'il amar juga akan kita jumpa dua, sama ada mabni ala sukun ataupun mabni ala al-hazfi. Bila sukun, dalam bab ma'rifati alamatil i'rab dia kata fa amma sukun fatakayakunu alamatan lil jazmi fil fi'li al-mudhari'i as-sahih akhir. Jazam menjadi alamat sukun bagi fi'il mudhari'. Ini ketika dalam fi'il mudhari', pada fi'il mudhari' sahih akhir. Jadi ketika amar juga, kalaulah fi'il amar tu, kalau kita convert dia balik ke dalam fi'il mudhari', dan dia adalah sahih akhir, ketika tu kita akan sebut dia mabni ala as-sukun. Okey, dalam bab jazam dia kata dia ada dua, kita ada sukun dan hasbu. Hasbu tu ada dua, ada hasbu sukun, ada hasbu nun dengan hazaf harf ilah. Jadi dalam fi'il amar pun akan ada tiga ihtimal tu lah. Kita akan mabni ala sukun, mabni ala hasbi harfi al-illah, hasbi an-nun. Okey, kita ambil tasrif senang. Berapa tasrif fi'il amar? 14. Berapa? 12? 6. Okey, tasrif fi'il amar cuma 6. Sebab apa? Fi'il amar ni fi'il yang kita nak tuju. Bila nak tuju, maksudnya dia hanya ada khitab. Dalam 14 tasrif yang ada pada madhi dengan mudhari', cuma ada 6 je yang khitab. Start nombor 7. 1 sampai 6 tu dhamir zahir. Nombor 7 sampai nombor 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu yang kita masukkan dhamir khitab. Jadi fi'il amar yang menepati fi'il mudhari' nombor 7 sampai 12 tu, itu je yang ada dalam tasrif fi'il amar. Dan kita ada yadrib. Kita ada yadriba, kita ada yadribu, yadribi, yadriba, yadribna. Okey, cuba bayangkan 6 ni berada dalam kotak mudhari' yang nombor 7 sampai nombor 12. Bayangkan, tukar. Kita kalau fi'il mudhari' start dengan yadribu, yadribu tu dhamir ghaib. Balas, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna. Itu tak masuk sebab dhamir ghaib. Start dengan tadribu. Jadi tadribu tu menepati idrib. Sebab tadribu, kamu pukul. Jadi kita tukar kepada fi'il amar, pukullah oleh kamu. Jadi idrib ni menepati tadribu. Tadriba ni dua orang yang pukul, idriba pukullah dua orang oleh kamu. Idribu ni menepati tadribuna, idribi ni menepati tadribina, idriba ni menepati tadribani, idribna ni menepati tadribna. Okey, bayangkan fi'il yang kita sebut tadi, mana yang af'al khamsah? Daripada start tadribu sampai tadribna, mana yang af'al khamsah? Yang bersambung dengan waw, bersambung dengan alif, bersambung dengan ya mukhatabah. 1, idribu 2, idribi 3, idriba 4. Okay, jadi 4 tu dia termasuk, maksudnya 4 fi'il amar ni bukan kita panggil af'al khamsah. 4 fi'il amar ni ketika dia mudhari', dia adalah af'al khamsah. Idriba, idribu, idribi, idriba ni ketika dia mudhari', dia adalah af'al khamsah. Dan kaedah fi'il amar adalah mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'u. Jadi idriba, idribu, idribi, idriba asalnya tadribani, tadribuna, tadribina,
riba ni. Ketika empat ni fi'il mudhari', kita masukkan lam. Tadriba ni masuk lam jadi apa? Lam tadriba. Tadribuna jadi lam tadribu. Tadribina jadi lam tadribi. Tadribani pun jadi lam tadriba. Kita akan i'rab fi'il mudhari' majzumun bilam wa alamatu jazmihi hazfu an-nun. Okey, jadi ketika fi'il mudhari' empat fi'il ni kita i'rab dia wa alamatu jazmihi hazfun. Jadi ketika dia amar kita akan sebut fi'il amar mabni ala hazfi an-nun. Jadi kat sinilah kedudukan dia. Baik. Jadi mana-mana fi'il amar yang kita bila kita bayangkan kita masukkan balik dalam tasrif fi'il mudhari' dan kita masukkan lam dan alamat jazamnya adalah hazaf nun ketika dia fi'il amar. Dia fi'il amar kita i'rab dia macam mana i'rab idribu fi'lul amri mabniun ala hazfi an-nun. Okey. Tinggal berapa dalam kotak ni? Ada dua. Yang pertama idrib. Idrib ni mendapati apa? Mendapati dalam fi'il mudhari' bersamaan dengan tadribu. Tadribu, kamu seorang pukul. Tadribu ketika kita masukkan lam, macam mana jadi? Lam tadrib. Kita akan i'rab fi'il mudhari' majzumun bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Jadi kita akan i'rab fi'il amar mabni ala as-sukun. Okey, yang terakhir ni dia pelik sikit, tapi dia keluar pada awal lagi. Yadribna dalam fi'il mudhari' apa asalnya? Tadribna. Tadribna macam mana ya? Fi'il mudhari' tadribna. Perempuan, kamu semua perempuan pukul. Kamu semua orang perempuan pukul. Tadribna. Macam mana ya? Fi'il mudhari'. Contohlah masuk lam. Lam tadribna. Lam tadribna. Macam mana i'rab tadribna? Seorang ada nun niswah kat belakang. Dah ada clue tu. Fi'il mudhari' mu'rab kecuali dua keadaan. Apa keadaan dua tu? Bersambung dengan nun niswah ataupun nun taukid. Jadi ini bersamaan dengan tadribna, bersambung dengan nun. Ketika mudhari' pun dia mabni dah. Tadribna ketika mudhari' pun kita akan fi'lun mudhari' mabniun ala sukun liittisali bi nun niswah. Kekalkan jelah dalam fi'il amar mabniun ala sukun. Satu yang nombor 6 ni ketika dia mudhari' pun dia mabni dah. Sebab fi'il mudhari' yang kita akan bincang sekejap lagi, fi'il mudhari' ni mu'rab kecuali dua keadaan, bersambung dengan nun niswah dan bersambung dengan nun taukid. Jadi idribna ni ketika dia mudhari' pun dia mabni dah. Mabni ala sukun, tapi dalam amar pun dia stay mabni ala sukun. Okey, jadi dekat sini ada dua keadaan. Kita tak dapat datangkan contoh ni sebab ini untuk contoh fi'il mu'tal. Ambil contoh irmi lah. Irmi, lontarlah oleh kamu. Jadi irmi ni kita sama macam idrib lah. Dalam fi'il mudhari' dia bersamaan dengan tarmi. Irmi bersamaan dengan tarmi. Kalau tarmi yang ada ya, kita masukkan lam. Jadi lam tarmi. Jadi kita akan i'rab tarmi fi'lun mudhari' majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah ataupun hazful ya. Jadi ketika dia amar kita akan terus i'rab dia mabni ala hazfi al-ya ataupun harfi al-illah. Seperti dalam tarmi ni kita i'rab fi'lun mudhari' majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hazfu al-ya ataupun hazfu harfi al-illah. Boleh. Jadi fi'il amar simple. Fi'il amar sifat dia mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'. Tukarkan fi'il tu kepada mudhari', masukkan lam. Bila masukkan lam, apa alamat jazam dia? Kalaulah alamat jazamnya sukun, jadi fi'il amar tu mabni ala sukun. Kalaulah alamat jazamnya hasbun nun, dia akan mabni ala hazfi nun. Kalaulah fi'il mu'tal, dia akan mabni ala hazfi harfi al-illah. Seperti contoh biasa, tengok stiker-stiker banyak salah dalam Arab betul ni. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, sal li ke salli. Ini yang biasa jumpa dalam stiker. Allahumma salli ala Muhammad.
Atas dasar kita nak khitab umum, kita bukan nak khitab perempuan. Solli ni pada solli ni fi'il amar. Menepati apa fi'il mudhari' kan? Selawatlah oleh seorang oleh kamu. Tu solli. Masuklah. Apa jadi? Ada ya ke tak? Lam tu solli. Kita akan i'rab fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hazfu harfin illah. Jadi solli ni tanpa ya, fi'il amar mabni ala hazfi harfi al-illah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Kalau kecuali dah kalau kita kata tu apa tu? Sebab kita start dengan Allahumma di sini. Bila kita sebut Allahumma, siapa yang kita khitab? Ya Allah, Allah. Jadi kita khitab dhamir muzakkar ke dhamir muannas? Mestilah salli. Kalau yang salah ni, ke ni salah terusan. Kecuali lah kalau kita tuju umum, kita kata salli, sallu ala nabi, kata salli ala nabi. Mungkin ada bagi kita tu perempuan. Kalau perempuan tak apalah, sebab cara tasrih dia pun kalau sampai kat nombor 4 ni salli dengan ya. Tapi ya tu ya mukhatabah. Tapi kalau Allahumma mesti salli, sebab dia khitab pada Allah. Jadi fi'il salli ni fi'il amar mabni ala hasfi harfin ilah. Begitu juga mana-mana fi'il yang diakhiri dengan alif, waw ataupun ya, sebab kita akan buang huruf tersebut. Boleh? Ada soalan untuk fi'il amar sebelum masuk fi'il mudhari'? Ya. Kalau fi'il al-khamsah kan? Kalau kita i'rab dalam sini dia al-khamsah. Kalau kita main harfun tu tak buat di al-mudhari'. Tak, dalam fi'il amar dalam itu, sebab dalam mudhari', sebab ia mu'rab. Mu'rab kita perlulah nyatakan sebab subutun nun dengan hasbun nun tu alamat far'iyah. Benda yang kita sebut di anna ni benda yang ambil alamat far'iyah. Ini kita dalam bina, kita terus sebut mabni ala sukun, mabni ala hasbin nun, mabni ala hasbi harfilillah. Sebut pun taklah salah kalau sebut, tapi tak perlu sebut. Kalau sebut pun tak ada. Boleh sebut lah li'annahu minal af'alil khamsah. Sebab kita nak nyatakan kenapa mabni tu ala hasbin nun boleh, tapi biasanya tak disebut. Boleh? Ada soalan untuk amar? Sebab dalam mudhari' panjang sikit. Boleh kan? Ada pada? Cuma jangan salah faham, seperti mana fi'il mu'tal. Isu fi'il mu'tal dengan fi'il sahih. Bila fi'il mu'tal tu bersambung dengan waw, bila fi'il mu'tal tu bersambung dengan alif, bila bersambung dengan ya, kita jangan masukkan dia mabni ala hasbi harfin ilah. Maksudnya mabni ala hasbi harfin ilah hanya berlaku nombor 1 dalam tasrif 6 tadi. Sebab apa? Fi'il mu'tal ke fi'il sahih akhir bila bersambung je dengan alif tasniah, bila bersambung dengan waw, namanya af'al khamsah. Tak kira lah dia mu'tal ataupun sahih. So irmi kita kata irmia, kita kata irmi itu irmia. Okay, yang nombor 2, 3 dengan 4 jangan sebut mabni ala hasbi harfin ilah. Stay dengan mabni ala hasbi nun. Sebab ketika dia fi'il mudhari' namanya af'al khamsah. Kita hanya melihat dia tu sahih akhir ataupun mu'tal akhir sebelum bersambung dengan alif, waw dan ya. Bila bersambung dengan alif tasniah, bersambung dengan waw jamak, bersambung dengan ya muannasah mukhatabah, tak kiralah fi'il itu mu'tal ke sahih ke, namanya af'al khamsah. Jadi i'rabnya dengan hazaf nun. Jangan bila nampak je huruf fi'il mu'tal ingat selama-lamanya mabni ala hasbi harfi illah. Tak. Dia hanya mabni ala hasbi harfi illah ketika satu lah, ketika seorang kamu khitab seorang, 2, 3 dan kemudian itu tak. Bukan lagi ala hasbi. Okey, kita masuk dalam mudhari'. Yang lain kita ambil dalam kitab lah, sebab kita tak baca kitab lagi. Sebenarnya dalam sukun tu dia akan pecah dua, ada sukun zahir dan ada sukun muqaddar. Ada yang fi'il amar, dia kata fi'il amar mabniun ala sukun al-muqaddar. Bila fi'il amar tu bersambung dengan nun taukid. Contoh idrib, kita nak sambung dengan nun taukid, dia akan jadi idribanna ataupun idriban. Kalau taukid tu khafifah dia akan jadi idriban. Kalau taukid tu saqilah dia akan jadi idribanna. Jadi mana-mana fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid, kita akan i'rab dia fi'il amar mabni ala as-sukun al-muqaddar.
Ada dalam kitab nanti. Tak apalah, tak berat sangat. Yang penting sekarang ni mudhari', takut tak sempat. Okey, mudhari'. Kita ada dua keadaan. Fi'il amar, fi'il madhi semuanya mabni. Fi'il amar semuanya mabni. Fi'il mudhari' ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni dua keadaan. Ala as-sukun iza tasala bihi nun al-niswah. Yadribna mabni ala al-fathi iza tasala bihi nun at-tawkid al-mubashirah. La yasjunanna. Okay. Jadi fi'il mudhari' dia ada pecah dua keadaan. Sama ada fi'il mudhari' itu mabni ataupun mu'rab. Majoritinya adalah mu'rab. Jadi fi'il mudhari' dia terus dalam matan kata wal mudhari'u marfu'un abadan. Dia tak bincang pun langsung dalam matan untuk keadaan fi'il mudhari' yang mabni. Tapi fi'il mudhari' asal untuk fi'il mudhari' adalah mu'rab kecuali dua keadaan. Anda dah share sebelum ni secara umum macam mana fi'il mudhari' boleh dua keadaan. Berbalik kepada kaedah sesuatu yang ada wajah bersamaan dengan sesuatu, dia akan ambil hukum perkataan tersebut. Bila mana isim ada bersamaan dengan huruf, isim tersebut akan mabni sebab dia ambil hukum huruf. Bila mana fi'il mudhari' ada wajah bersamaan dengan isim, yang mana isimnya mu'rab, itu yang menyebabkan fi'il mudhari' juga mu'rab. Tapi kenapa dua keadaan ni? Dia mabni ala sukun dan mabni ala fathi. Sebab bersambung fi'il tersebut dengan perkara yang hanya melazimi fi'il. Apa dia? Nun niswah dengan nun taukid. Nun niswah dengan nun taukid ni hanya ada pada fi'il. Jadi seolah-olah bila fi'il mudhari' ni keluar pada kaedah asal fi'il apa? Mabni. Al-aslu fil af'al al-bina. Tiba-tiba fi'il mudhari' keluar pada kaedah dia mu'rab. Kenapa dia mu'rab? Sebab ada wajah persamaan dengan isim. Tiba-tiba dalam dua keadaan kembali balik kepada asalnya bina. Sebab apa? Sebab hilang wajah persamaan tadi dengan berhubung dua perkara yang khas untuk fi'il, iaitu nun niswah dan nun taukid. Jadi dia kembali balik hukum asalnya yang mabni. Oleh kerana selain daripada dua ni stay sama-sama, isim ke fi'il, isim ke fi'il, ambil hukum mu'rab. Okay, jadi boleh jadi mudhari' cuma mabni dalam dua keadaan. Kalau bersambung dengan nun niswah, kalau dalam tasrif ada dua lah. Yang bersambung dengan nun niswah ketika ghaib, yang bersambung dengan nun niswah ketika mukhatab. Nombor 6 dengan nombor 12. Dalam tasrif nombor 6 dengan nombor 12. Yadribna, tadribna. Yadribna untuk mereka perempuan, tadribna untuk kamu semua orang perempuan. Nun niswah tu nun ramai perempuan. Okey, mabni nun taukid ni yang cari dalam tasrif lah. Tak jumpa lah, tak ada dalam tasrif 14. Maksudnya mana-mana fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid, dia akan mabni alal fathi. Dengan syarat nun taukid tadi mubashirah. Kita tak nak bincang panjang lebar. Kalau nak bincang bab mubashirah ni pula jadi satu muhadarah. Tapi yang dimaksudkan tidak ada pengasingan di antara akhir fi'il tersebut dengan nun. Itu yang dimaksudkan. Bila fi'il mudhari' mabni alal fathi, ketika mana akhir fi'il tanpa melihat alif, waw dan nun dalam af'al khamsah, akhir fi'il, contohnya daraba mana akhir? Ba. Ba tu bersambung dengan nun taukid tadi secara langsung tanpa ada huruf lain. Kalau ada huruf lain, dia juga mu'rab. Dengan kata lain, apa yang dimaksudkan dengan mubashirah? Kalaulah af'al khamsah yang bersambung dengan nun taukid, dia tetap mu'rab, dia tak mabni. Mana-mana af'al khamsah yang bersambung dengan nun taukid, ketika tu dia tak mabni, dia akan stay mu'rab. Sebab apa? Yang bersambung dengan nun niswah tu bukan fi'il, tapi alif tadi, alif tasniyah ataupun waw jamak ataupun ya
mukhatabah. Yang mabni alal fathi, kalaulah fi'il tu secara langsung berhubung dengan nun tadi. Contohnya la yasjunanna, sajuna, mana akhir fi'il? Nun kan? Jadi nun ni akhir fi'il terus bersambung dengan nun taukid. Ketika tu barulah dia akan mabni alal fathi. Boleh? Okey, boleh. Itu mabni. Clear? Nun taukid tu kita kemudianlah kalau nak panjang. Sekarang kita masuk dalam mu'rab sebab masih panjang. Okey, dalam mu'rab disebut wal mudhari'u marfu'un abadan. Marfu'un abadan dia nak menunjukkan fi'il mudhari' asalnya dia adalah marfu'. Maksudnya marfu' ni keadaan asal dia. Bila marfu'? Iza tajarrada ani an-nasibi wal jazimi. Apabila fi'il mudhari' itu tak masuk amil nasab, tak masuk amil jazam, ketika tu fi'il mudhari' terus kita i'rab fi'il mudhari' marfu'. Marfu' dengan apa? Tengoklah. Marfu' dengan sama ada dhammah ataupun dengan subutun nun. Kalau mansub lah sama ada fathah ataupun hazaf nun. Kalau jazam pula sama ada sukun ataupun hazaf nun. Tapi bila marfu' ada dua lah, sama ada marfu' dhammah zahirah ataupun muqaddarah, ataupun kalau af'al khamsah dia subutun. Selagi mana nampak fi'il mudhari' tu tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam, ketika tu dia marfu'. Ini di antara amil yang kita panggil sebagai amil maknawi dalam nahwu. Amil sebab ada kita dalam babul i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiri kalimi li ikhtilafi al-awamil. Dia kata i'rab ni, kita dalam bab i'rab. I'rab ni adalah perubahan akhir kalimah. Sebab apa berubah? Dengan sebab berlainan amil yang masuk. Jadi amil yang masuk tu ada dua. Ada amil yang lafzi, amil yang kita akan nampak. Seperti contoh daraba Zaidun Muhammadan. Zaidun fa'il sebab apa? Amil dia fi'il madhi tadi. Contoh kita kata lan azhaba, aku takkan pergi. Azhaba fi'il mudhari' mansub. Siapa amil dia? Lan. Kebanyakan 95% dalam nahwu kesemua perubahan dengan amil yang ada secara jelas, kecuali fi'il mudhari' marfu'. Fi'il mudhari' marfu' tiba-tiba setiap ayat yaqumu Muhammadun. Betul tak? Yaqumu, kita i'rab fi'ilun mudhari'un marfu'. Bila kita sebut je fi'il mudhari' marfu', dirafa'kan, mesti ada amil. Mana amil dia? Amil dia kita panggil amil maknawi, amil yang tak nampak. Apa amil dia kita akan sebut? Marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Jadi apakah yang menyebabkan dia marfu'? Sebab tak masuk amil nasab, tak masuk amil jazam. Maksudnya amil dia berbentuk negatif. Sebab tak ada amil nasab lah, sebab tak ada amil jazam lah yang menyebabkan dia marfu'. Tak tu merupakan amil, tidak tu merupakan amil untuk fi'il mudhari' marfu'. Ini yang pertama. Yang kedua, mubtada'. Al-mubtada' jadi kita jumpa Zaidun qaimun. Kita terus i'rab Zaidun mubtada'. Mubtada' kita i'rab marfu'. Jadi bila kita sebut marfu', siapa yang merafa'kan dia? Ada tak yang merafa'kan mubtada'? Tak. Amil dia kita panggil alif tidak. Apa maksud alif tidak? Keadaannya di awal kalimah. Maksudnya keadaannya di awal kalimah lah yang menyebabkan dia rafa'. Begitu juga dengan fi'il mudhari'. Keadaannya tidak masuk amil nasab dan tidak masuk amil jazam lah yang menyebabkan dia rafa'. Dua perkara ni yang ada khilaf, tapi yang paling rajih, pendapat yang paling ambil, dua ni yang kita akan kata amil dia berbentuk maknawi ataupun amil berbentuk tidak ada. Selain daripada tu, semua amil ada, sama ada buang ataupun ada secara jelas. Fi'il mudhari' dalam keadaan marfu' dan mubtada', kita panggil amil dia amil berbentuk maknawi, bukan berbentuk lafzi. Takut timbul isu kata dia ikhtilafil awamil. Mu'rab ni sebab berbeza amil, tapi fi'il mudhari' marfu' tak ada amil, mubtada' tak ada amil. Amil dia berbentuk maknawi, tidak ada. Boleh? Okey, jadi fi'il mudhari' asalnya marfu' iza tajarrada 'anil nasibi wal jazimi. Bila kita sebut yang itu, kita faham ada dua lagi keadaan, mansubun dan majzumun. Mansubun bila iza dakhala alaihi nasibun. Majzumun iza dakhala alaihi jazimun. Lam
jadi fi'il mudhari' taksim dia mula-mula sekali kita taksimkan kepada mabni dan mu'rab. Mabni dalam dua keadaan. Apabila fi'il mudhari' tadi berhubung dengan nun niswah, kita akan sebut mabni ala sukun. Sebab apa? Yang tadribna, yang akan jadi tadribna. Ataupun mabni ala al-fathi kalau fi'il mudhari' tadi berhubung dengan nun taukid secara langsung. Selain daripada dua keadaan tu, fi'il mudhari' akan mu'rab. Tengok keadaan. Kalaulah tak ada amil nasab, tak ada amil jazam, ketika tu fi'il mudhari' tu marfu' li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Kalaulah masuk amil nasab, ketika tu kita akan sebut fi'il mudhari' mansubun. Tengoklah, kalau lan mansubun bilan, kalau an mansubun bi an, dan seterusnya. Wa alamatu nasbihi al-fathah ataupun hazaf nun. Majzum juga macam tu, kalau masuk amil jazam kita akan sebut fi'il mudhari' majzum wa alamatu jazmihi sama ada as-sukun ataupun hazaf nun ataupun hazaf harf illa. Okay, ada soalan sekat tu sebelum kita masuk an-nawasib dengan al-jawazim? Azan belum? Ada soalan? Sebab nak badan khas untuk fi'il mudhari' sebab tak muat. Okey, kita ulang. Untuk mudhari' kita ada mabni dua keadaan. Mabni ala sukun kalau berhubung dengan nun niswah, mabni ala fathi kalau berhubung dengan nun taukid al-mubasyir. Bahagian yang kedua, mu'rab. Fi'il mudhari' itu mu'rab selain daripada dua keadaan tadi. Marfu' apabila tidak ada amil nasab dan amil jazam. Yang kedua mansub apabila masuk amil nasab. Kita bincang di sini an-nawasib.
Jadi kata mansub apabila fi'il mudhari' tadi masuk amil nasab. Jadi kita nak bincang di sini, apakah yang boleh menasabkan fi'il mudhari'? An-nawasibu. An-nawasibu ni jamak pada nasib. Yang menasabkan an-nawasib. An-nawasibu kalau dalam kitab mutawassitin yang seterusnya dia hanya ada 4. Tapi untuk peringkat mubtadi, Ibnu Ajurum seolah-olah melihat peringkat mubtadi, dia jadikan mana-mana contoh yang nampak je sebelum fi'il mudhari' itu nasab, dia terus jadikan huruf sebelum itu sebagai amil, walaupun sebenarnya dia bukan amil pada hakikatnya. Jadi dia kumpul jadi 10, padahal hakikatnya cuma 4. Begitu ikutlah tariqah dia. Jadi dia meletakkan nawasib ataupun perkara-perkara yang menasabkan fi'il mudhari' ini ada 10. Kata an-nawasibu asyaratun. Kata nawasib ada 10. Dan nawasib tadi kita bahagikan kepada 2. Okay. Ada yang kita panggil maksud nasibun binafsihi. Ada yang nasibun bighairi. Ataupun kita panggil alamah asliyah ataupun amil asli ataupun amil fa'il. Maksudnya nasibun binafsihi dan nasibun bighairi. Maksudnya apa nasibun binafsihi? Maksudnya huruf tu sendiri yang menasabkan fi'il tersebut. Nasibun binafsihi yang dimaksudkan adalah huruf tu sendiri yang menasabkan fi'il tadi. Adapun nasibun bighairihi, zahir nampak macam dia yang menasabkan fi'il, padahal hakikatnya ada satu huruf yang dibuang, yang pada hakikatnya huruf tersebutlah yang menasabkan fi'il tadi. Okey, nasibun binafsihi, dan itulah yang bila disebut nasibun binafsihi, maksudnya yang menasabkan fi'il mudhari' dengan diri dia. Pada hakikatnya kalau antum jumpa selepas jurumiyah, jangan pelik lepas ni jumpa nawasib cuma 4. Sebab apa? 4 itulah nasibun binafsihi. Maksudnya yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung cuma 4. Pada hakikatnya mereka jelah yang merupakan amil nasab. Tapi untuk yang 6 lagi ni nampak pada zahir. Jadi untuk peringkat mubtadi'in, Imam Ibnu Ajurum gabungkan sekali menjadikan nawasib sebagai 10. Okay, nasibun binafsihi, maksudnya kita akan terus sebut mansubun bi'an, mansubun bilan. Maksudnya memang huruf tu yang menasabkan. Ada 4. Kita ada an, kita ada lan, kita ada izan, dan kita ada kai. An, lan, izan, kai. Belah sini ternampak an, lan, izan dan kai. Okey, 4 ni sahaja amil yang kita panggil nasibun binafsihi. Maksudnya dia menasabkan fi'il mudhari' secara langsung dengan diri dia. Mula dengan an. Okay, dia setiap amil dia mesti ada kita panggil umul ba, maksudnya kepala besar sekali. Okay, dalam contohnya bila sebut huruf istisna ni banyak, tapi yang paling ma'ruf apa? Illa. Jadi kita panggil illa tu sebagai umul ba, seolah-olah mak dalam amil. Amil jazam, bila sebut amil jazam kita ma'rufnya lam. Maksudnya setiap amil yang bekerja ni dia mesti ada satu kepala besar. Contohnya kana wa khatuha kana, inna wa khatuha inna. Okay, dalam nawasib ni an tu kita panggil umul ba, yang paling banyak sekali. Sebab apa? An ni kenapa dipanggil umul ba? Bila dia dipilih menjadi ketua ibu dalam amil, maksudnya mesti ada sebab. Sebabnya apa? Sebab an ni dia boleh menasabkan fi'il mudhari' secara zahir dan secara mudmarah, secara buang. Secara zahir maksudnya bila ada dia boleh menasabkan fi'il mudhari', bila buang dia pun dia boleh menasabkan fi'il mudhari'. Yang dimaksudkan bila mana an dibuang dan menasabkan fi'il mudhari', nasibun bi ghairihi ni. Nasibun bi ghairihi yang 6 ni, hakikatnya fi'il mudhari' itu adalah mansub bi an mudmarah. Hakikat 6 lagi tu, dia bukanlah yang menasabkan fi'il selepasnya. Hakikatnya ada an selepasnya yang dibuang. Okey, kita akan bincang kemudian nasibun bi ghairihi. Kita masuk yang 4 dulu. Hakikatnya, okey, kenapa asalnya jadi 4? Sebab 6 ni balik kepada siapa? 6 ni dia akan balik kepada
Okey, sebab dia kata 6 ni nasibun liwalihi, yang menasab pun tu bukan 6 tu tapi benda lain. Apa benda lain tu? An, tapi an tadi disembunyikan. Okey, bila kata balik pada an, jadi berapa jadi amil nasab? Pada hakikatnya 4 lah, sebab an dah dekat sini. Bila jumpa dalam kitab mutawasit ataupun kitab yang tinggi, antum akan jumpa amil nasab ada 4, an, lam, izan, kai. Tapi dekat an dia akan pecah, an zahirah dan an mudmarah. Tak akan jumpa 6 ni. Dalam an mudmarah tu barulah akan jumpa perbincangan 6 nasib. Tapi dia bukan nasib pada hakikatnya, tapi untuk peringkat mubtadi. Sebab kita nampak fa. Contohnya zakir fatan jaha, muzakarahlah kamu akan berjaya. Jadi fatan jaha, nampak fatan jaha fi'il mudhari' tu mansub, zahir untuk peringkat mubtadi, fa tadilah yang menasabkan. Zakir watan jaha wa ma'iyah, nampak zahir macam wa ma'iyah. Pada hakikatnya sebenarnya ada fa'an tanjaha wa an tanjaha, begitulah seterusnya. Tapi untuk peringkat mubtadi Ibnu Ajurrum, untuk peringkat mubtadi dia nampak je, jadikan dia ambil. Nampak dia, jadikan dia sebagai amil. Pada hakikatnya adalah an. Okay, kita masuk satu persatu. Kita ada an, lan, izan dan kai. Okay, daripada an, lan, izan, kai ada 4. Ada 2 menasab tanpa syarat, ada 2 menasab tanpa syarat, 2 yang kemudian lagi menasabkan fi'il mudhari' dengan syarat. Pecahkan 2. An dan lan jumpa je terus tanpa ada syarat. Nampak je an, fi'il mudhari' selepasnya mesti masuk. Nampak je lan, fi'il mudhari' selepasnya mesti masuk. Tak ada apa-apa pengecualian dan tidak ada apa-apa syarat. Tetapi izan dan kai menasabkan fi'il mudhari' ada syarat. Okay. Kita masuk an, lan, izan, kai. Okey, maksud yang pertama an. An kita panggil sebagai harfu masdarin wa nasbin. Harfu masdarin wa nasbin, boleh juga kata wastiqbal. Harfu masdarin wa nasbin wastiqbal. Bima'rufnya harfu masdarin wa nasbin. Bila nampak je an, i'rabnya harfu masdarin wa nasbin. Maksudnya an ni dia adalah harfu masdar, dan peranan kedua dia adalah harfu nasbin. Apa harfu nasbin? Menasabkan fi'il mudhari' selepasnya. Jadi yang kedua tu tak timbul isu lah, jelas. Dia huruf yang menasabkan fi'il selepasnya. Yang timbul isu yang pertama, harfu masdarin. Kenapa dinamakan sebagai harfu masdar? Ataupun kita panggil an masdariyah. Okay, ini faedah keluar. Sebab dalam syarah Syekh Muhyiddin dinyatakan benda ni, jadi kita kongsikan. Okay, jadi dalam an, bila kita nak i'rab, kita akan sebut harfu masdar wa nas. Okay, nasbin tak timbul isu sebab dia menasabkan fi'il mudhari'. Sekarang ni kita tak bincang harfu masdar. Okay, dalam sesetengah amil nasab ni, dia ada yang kita panggil sebagai harfu masdar. Di antaranya an. Kenapa dipanggil harfu masdar? Sebab dia bersama jumlah selepasnya, dia bersama fi'il selepasnya ataupun bersama jumlah ismiyah selepasnya boleh ditakwil dengan isim. Boleh ditakwil dengan isim. Contoh dia cakap a'jabani an tanjaha, menghairankan aku kamu cemerlang. A'jabani an tanjaha, kamu lulus. A'jabani an tanjaha, sebab tak nampak tak study pun kan. Okey, a'jabani an tanjaha. A'jabani an tanjaha, menghairankan akan dah. Jadi ya ni maf'ul bih lah. An tanjaha. Okey, kenapa dipanggil an ni harfu masdar? Sebab huruf ni peranannya bersama jumlah selepasnya, tak kira lah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, boleh di-convert kepada masdar. Maksudnya apa ayat dia? Okey, sekarang ni antajah, bila dia cakap menghairankan akan daku kamu berjaya. Kamu berjaya tu jadi apa? I'rab dia fa'il lah, sebab jabah ni fi'il, ya ni maf'ul, jadi fa'ilnya belum ada. Jadi antajah ni fa'il. Kebiasaannya fa'il ni apa? Fa'il mestilah pelaku, mesti isim ke fi'il ke huruf? Isim lah. Pelaku mestilah isim. Jadi peranan an ni supaya jumlah fi'liyah selepasnya boleh ditukar dalam jumlah isim. Jadi bersamaan apa?
najahuka. Maksudnya ditukar kepada isim dengan meraihkan dhamir yang ada dalam dia. Sekarang ni tanjaha ada dhamir kamu. Jadi antanjaha, mula sekali tanjaha tu masdar najah. Jadi najahu dalam ni ada kamu, jadi najahuka. Kalau tanjahina tu perempuan, jadi najahuki dan seterusnya. Maksudnya peranan dia ada apa? Sebab apa dinamakan? Tajuk kita kenapa an tu dinamakan sebagai harfu masdar? Sebab dia bersama yang selepasnya boleh ditukar menjadi isim. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Khairul tu mubtada. Jadi antasumu ni i'rab apa? Antasumu khairul lakum. Khairul tu jadi khabar. Khairul lakum tu jadi khabar. Jadi apa i'rab antasumu? Khabar. Sebelum dia apa? Mubtada. Bila kata khairul ni jadi khabar. Jadi antasumu tu mubtada. Mubtada ni biasanya apa? Bukan biasanya, dia mesti apa? Isim. Jadi antasumu ni, an berserta tasumu ni boleh ditakdirkan menjadi masdar. Apa masdar bagi saum? Tasumu, saum ataupun siam. Jadi saumu ada dhamir apa ni? Dhamir khitab ramai. Jadi saumukum khairul lakum. Barulah jadi saum, khabar dan mubtada. Itu yang dinamakan sebagai harfu masdar. Harfu masdar ni maksudnya ni peranan dia boleh menyebabkan dia bersama selepasnya boleh ditukar menjadi isim. Ini biasanya dalam ayat untuk peringkat mubtadi ramai salah buat. Okey, biasa bila kita guna an, sebab kita nak guna apa? Kita nak guna an agar fi'il selepasnya boleh kita takwil menjadi isim. Isu dia biasanya apa? Awal ayat sebab kita nak i'rab sebagai mubtada, ataupun selepas jabani sebab kita nak cari fa'il. Yang kedua, kebiasaan yang biasa salah faham, kita buat ayat, kita nampak kita nak gabungkan dua fi'il. Contoh kita kata aku nak pergi, kita pun sebut uridu azhaba. Uridu azhaba salah sebab tak boleh berturut-turut dua fi'il. Jadi macam mana nak selesaikan masalah? Bila Zohir kita nampak kita hafal vocab, kita tahu fi'il mudhari, kata aku nak pergi, aku nak beli, kita pun sebut uridu ashtari. Tu ketika tu guna al-masdariyah. Sebab apa? Supaya fi'il yang kedua tadi boleh di-convert sebagai isim dan boleh di-i'rab sebagai maf'ulun bih dan sebagainya mengikut keadaan. Contoh kata uridu an ashtariya. Uridu an ashtariya. Kalau tak faham, dia akan sebut uridu ashtari. Salah ayat. Sebab apa? Uridu tu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ni nak maf'ulun bih. Jadi ayat tu tak ada maf'ulun bih sebab fi'il mana isim? Maf'ulun bih mesti isim. Kalau dia buat uridu an ashtariya bersamaan dengan apa? Uridu syira'a. Aku nak beli. An ashtariya tu ditukar menjadi masdar menjadi syira'a. Jadi itu peranan al-masdariyah dan kenapa dinamakan sebagai al-masdari. Di antaranya di antara yang lain anna, kita ada kai dan kita ada ma. 4 huruf yang dibagi sebagai huruf masdariyah, yang mana dia bersama selepasnya akan ditakwilkan sebagai isim, dan isim tu akan di-i'rab melihat mauqi'. Kalau dia fa'il, dia akan jadi fa'il. Kalau kat sini jadi maf'ulun bih, dia akan jadi maf'ulun bih. Kat sini dia jadi mubtada, dia akan jadi mubtada. Itu dimaksudkan dengan al-masdariyah. Peranan paling jelas sekali untuk dalam membuat ayat, apabila antum nampak dua fi'il berturut-turut, fi'il yang kedua tu kena mula dengan an, supaya boleh fi'il tadi ditakdir menjadi masdar. Boleh? Okey. Jadi an kita akan i'rab an harfu masdarin wa nasbin. Bila jumpa je an, tak ada timbul isu, dia akan beramal tanpa syarat. Kita kata uridu an azhaba, uridu an ashtariya, uridu an apa-apalah, sama je. Kita akan terus fi'il mudhari' selepasnya mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathah ataupun hasbun nun. Nasab cuma ada dua. Yang seterusnya kita ada lan. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Jangan anggap lan pun masdar, tak. Lan tak jadi masdar. Lan cuma harfu nafyin. Apa maksud dengan harf nafi? Dia menafikan fi'il selepasnya. Bila kita kata lan akula, aku tidak akan makan, maksudnya dia menafikan fi'il selepas itu.
Wa nasbin, kenapa? Sebab dia menasabkan fi'il selepasnya. Wa istiqbal, fi'il yang dia nafi itu menunjukkan pada masa akan datang. Jadi peranan ada 3, lan harfu nafi wa nasbin wa istiqbal. Okey. Dua ni tak ada apa-apa isu. Nampak je an, nampak je lan. Selepas tu fi'il mudhari' kita akan sebut mansubun bilan, mansubun bi'an wa alamatu nasbihi sekian sekian. Okey, sekarang kita ada nombor 3, izan. Izan ni kita panggil harfu nasbin wa jawabin wa jaza. Izan ni haraf menasabkan fi'il selepasnya, dipanggil juga harfu jawab ataupun harfu jaza, balasan kepada satu ayat. Okey. Okey, izan. Okey, untuk an tidak ada syarat, untuk lan tidak ada syarat, tapi untuk izan ada syarat. Dia amal bi syurut. Musaddara. Anda terus simpelkan sebab dalam kita akan jumpa musaddara. Apa maksud musaddara? Berada di awal ayat. Musaddara. Yang kedua, ghair munfasilah. Apa maksud ghair munfasilah? Izan tu berserta fi'il mudhari' selepas tadi tidak diasingkan dengan sesuatu. Contohnya tak boleh datang, contohnya izan, lepas izan tu datangkan dulu kata lain, baru datangkan fi'il. Ketika tu fi'il tu tidak mansub. Yang terakhir, mustaqbal. Mestilah fi'il selepasnya, maksudnya akan datang. Tak boleh. Okay, fi'il mudhari' ada dua maksud kan? Apa dia? Sama ada sedang ataupun akan. Mestilah. Maksudnya izan, dia nak menasabkan fi'il ni mesti ada 3 syarat. Yang pertama sekali, izan tu berada di awal ayat. Jangan sebelum izan tu ada cakap perkataan lain, tiba-tiba disebut izan. Mesti di awal ayat. Maksudnya bukan di awal ayat, di awal jawapan. Sebab izan ni jawapan. Sebab dia jadi. So dalam Melayu kita terjemah, ada satu ayat, ada satu statement sebelum tu. Jadi kita jawab jadi. Okay. Mula sekali maksudnya dia mesti berada di awal jawapan untuk dia boleh menasabkan fi'il selepasnya. Yang kedua, jangan diasingkan izan tu dengan fi'il selepasnya. Yang ketiga, fi'il selepas tu mesti bererti mustaqbal, tak boleh bererti sedang. Maksudnya tak boleh bererti yang tidak ada maksud akan datang. Maksudnya contoh orang cakap, ayat cakap sa'azuhu kawadan, aku akan ziarah kamu esok. Lepas tu dia jawab izan ukrimaka, kata aku akan datang ziarah kamu. Tak apalah, jadi aku akan muliakan kamu esok, aku akan raih kamu esok. Jadi ini contoh yang mencukupi syarat. Izan berada di awal jawapan tanpa dimulai oleh perkataan lain. Tak boleh cakap kau datang apa, tak boleh dasari izan. Tak, jadi tak. Dia mesti izan tu dulu. Izan tidak diasingkan di antara izan dengan fi'il tu dengan apa-apa, kecuali yang tak memberi kesan kalau qasam. Kalau kata izan wallahi, wallahi tak bagi kesan. Ataupun qasam ataupun nida, izan ya akhi, izan ya akhi, tetap ukrimaka. Qasam tak, contoh kata izan wallahi, tetap dengan ukrimaka, tak menjadi ukrimuka. Sebab qasam ibarat tak diiktibar sebagai pencerai. Begitu juga kata nida, contoh kata izan ya akhi, tetap ukrimaka juga. Okay, yang selain itu tak boleh. Contoh dia takdimkan maf'ulun bih, dia takdimkan zaraf, dia takdimkan perkataan yang lain. Ketika tu dia akan jadi ukrimuka, sebab tak cukup syarat. Yang terakhir mesti mustaqbal. Bila dia kata aku akan datang kamu, aku akan datang ziarah kamu esok, jadi aku akan memuliakan kamu. Mulia tu bila? Esok lah. Jadi ukrimuka tu ada maksud mustaqbal. Apa dia contoh yang tak mustaqbal? Contoh dia kata uhibbuka fillah. Kata uhibbuka fillah, aku suka kamu kerana Allah Ta'ala. Betul jawab izan tasduqu. Izan tasduqu, dia memang kawan baik lah. Jadi kawan dia cakap kat dia, aku suka kamu kerana Allah Ta'ala, uhibbuka fillah. Jadi kata izan tasduqu, jadi kata engkau betul lah,
Izan tasduq. Maksudnya pengalaman aku dengan kau tu maksudnya betul. Maksudnya dia membenarkan statement tadi. Ada tak maksud istiqbal? Tak ada. Ketika tu tak boleh nak nasabkan, dia cuma stay dengan fi'il mudhari' marfu' sebab tak cukup syarat yang ketiga. Jadi izan beramal dengan 3 syarat. Mesti berada di awal jawapan. Tidak boleh diasingkan izan dengan fi'il mudhari' tadi dengan apa-apa pengasing. Yang ketiga mestilah fi'il mudhari' tadi dengan maksud mustaqbal. Boleh? Itu yang ketiga. Yang keempat, Mr. Syekh berapa? Ha? Yang keempat, kita ada kai. Kai ini juga merupakan harfu masdar. Bila sebut harfu masdar apa? Kai berserta selepasnya juga boleh ditakwil dengan masdar. Harfu masdarin wa nasbin. Harfu masdar wa nasbin. Maksudnya kai ini dipanggil sebagai harfu masdar dan harfu nasbin, menasabkan fi'il selepasnya. Okey. Kai ni kena perhati sikit sebab kai ada kai yang nasibun bi nafsihi, ada yang kai akan kita jumpa dalam nasibun bi ghairihi. Okey, kai yang nasibun bi nafsihi ni bila dia akan menasabkan, bila nampak kai memang lepas dia akan masuk. Cuma isu dia timbul, adakah kai itu yang menasabkan ataupun benda lain? Kalaulah kai itu yang menasabkan, ketika itu kita panggil kai masdariyah. Kalaulah kai yang tidak menasabkan tapi selepasnya tetap berbadan atas, dia bagi kai ta'liliyah yang menasabkan fi'il itu adalah an yang tersembunyi selepas kai. Okey, jadi kai bilakah dia menjadi nasibun bi nafsihi? Syarat dia iza taqaddama 'alaiha lam at-ta'lil haqiqatan atau taqdiran. Okay, kai bila boleh kita cakap fi'il mudhari' mansubun bi kai. Okay, sekarang ni bila dia masuk dalam nasibun bi nafsi, kita boleh akan sebut mansubun bi an, mansubun bi lan, mansubun bi izan, mansubun bi kai. Dalam nasibun bi ghairihi semua kita akan i'rab fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah. Sebab dia zahir je nampak huruf tu seolah-olah penasab, tapi nasabnya adalah an. Jadi empat pertama ni yang kita boleh sebut mansub secara langsung. Bila kai boleh kita sebut mansubun bi kai ketika kai tadi didahului oleh lam ta'lil. Lam ta'lil ni lam huruf jar. Lam huruf jar biasa yang maksudnya kerana. Maksudnya li annahu tu lam tu. Lam yang bererti kerana. Tak kira lah ada secara hakikatan ataupun secara takdir. Contoh nak cakap safartu likai ata'allama. Safartu likai ata'allama. Safartu likai ata'allama. Okey, ketika ni cukup syarat. Sebab apa? Kai tadi didahului oleh lamu at-ta'lim. Jadi ata'allama kita akan i'rab fi'lun mudhari'un mansubun bi kai wa alamatu nasbihi al-fathah. Ataupun kita sebut safartu kai ata'allama, tapi dengan niat dalam hati ada lam. Maksudnya lam tadi sama ada secara zahir ada ataupun secara takdir. Secara takdir maksudnya dalam niat mutakallim. Kalau dalam niat mutakallim tu sebelum lam tu ada, sebelum kai tu ada lam ta'lil, ketika tu yang menasabkan fi'il mudhari' adalah kai itu sendiri. Kita kata mansubun bi kai wa alamatu nasbihi al-fathah. Yang tak menasabkan dengan diri dia apa? Apabila tidak ada lam dan tidak diniatkan sama sekali. Kata jitu jitu kai ukrimaka. Akan jadi tetap jangan faham akan jadi marfu'. Dia still akan nasab. Semua akan nasab. Bila ada je kai, dia akan nasab. Yang kita nak timbulkan isu, bilakah kai itu nasibun bi nafsihi? Bilakah kai itu nasibun bi ghairihi? Dia nasibun bi nafsihi kalau didahului oleh lam. Kalau didahului oleh lam.
secara zahir ataupun secara takdir. Okey. Apa isu dia? Biasanya antum faham lam ni apa maksud lam? Kerana lah. Kalau lam masuk dalam fi'il, maksudnya dia kata kerana sekian-kian. Kai, apa yang antum faham kai? Biasanya antum faham sebelum ni? Supaya dengan kerana sama tak? Sama lah. Supaya kerana dua-duanya taklif. Ada yang gini. Sama. Okey, jadi timbul isu. Kenapa? Okey, ada dua kai yang dalam amil nasab. Wan nawasibu asyaratun an lan izan kai la mukai. Okey. Ada dua kai dalam 10 amil nasab ni sebut. Kai pertama dinamakan sebagai kai masdariyah. Kai masdariyah bukan maksud supaya. Kai yang maksud supaya ataupun kerana tu adalah kai ta'liliyah yang kita akan bincang dalam nasibul ghairi. Jadi kai ada dua. Ada kai masdariyah, ada kai ta'liliyah. Ta'liliyah ni yang biasa anda faham, supaya pun kerana. Masdariyah ni tak ada maksud. Masdariyah ni dia hanya boleh tukar perkataan tadi menjadi masdar. Seperti mana? Maksudnya safartu li kai ata'allama boleh tukar jadi apa? Safartu li tukar jadi masdar. Safartu li ta'allumi. Aku bermusafir supaya belajar. Safartu dimasukkan dengan kai masdariyah. Okey. Kenapa kai? Okey, kai yang menasabkan fi'il mudhari' adalah kai masdariyah. Ini yang nasibah. Ada pun kai ta'liliyah. Kai ta'lil ni sama dengan lam ta'lil. Di huruf jar. Huruf jar dia menjarkan isim selepasnya. Ta'lil ni dia samalah dengan lam. Apa peranan lam? Li. Lam huruf jar kan? Huruf jar apa peranan dia? Menjarkan isim selepasnya. Begitu juga dengan kai ta'lil. Kai ta'lil tu, kalaulah kai yang berarti kerana tu, dia juga menjarkan isim selepasnya. Okey. Mana isim dia? Safartu likai ata'allama. Mana isim? Yang ditakdirkan tu lah. Okey, kat sini tak ada. Sebab kai di sini kai masdariyah. Okey, kai di sini. Okey, itu sebab isu dia. Terus tu, bila lah dalam jumlah tu ada lam, bila dalam jumlah tu ada lam secara zahir ataupun secara takdir, lam tu dah membawa erti kerana. Ada ke bahasa Arab nak datangkan lam tu bila amil yang bererti kerana? Tak ada. Jadi takkan timbul ada isu di sini kerana. Sebab dah ada lam yang bererti kerana di sini ataupun supaya. Jadi kai di sini pasti merupakan kai masdariyah, bukan kai ta'liliyah. Bila ada dalam niat safartu kai ata'allama, walaupun tak ada lam tapi ada niat dan lam tu bererti kerana, jadi kai di situ bukan bererti kerana. Jadi kai di situ adalah kai masdariyah, bukan kai ta'liliyah. Bila dalam contoh tu jitu kai ukrimaka, kita tanya ada niat lam tak ada. Dan lam tu tak disebut. Jadi di sini memang tak wujud lam yang bererti kerana. Jadi ihtimal kai tu yang bererti kerana. Jadi jitu kai ukrimaka, kita nak cakap aku datang sebab aku nak muliakan kamu. Kerana tu datang daripada kai ni, bukan datang daripada lam. Tapi dalam contoh ni, kerana tu difahami daripada lam, bukan daripada kai. Sebab tu bila ada je lam, tak kira secara muqaddar ataupun secara zahir, kai itu bukan kai ta'lil, tapi kai itu kai masdar. Bila kai masdar, dialah yang menasabkan fi'il yang selepasnya. Tapi ketika tidak ada lam, kai itu adalah kai ta'lil. Kai ta'lil, dia bukan amil nasab. Kai ta'lil ni sebiji macam lam. Dia menjarkan isim selepasnya. Okey, sekarang ni jitu kai ukrimaka. Kalau kita kata kai ni ta'lil, dia menjarkan. Macam mana dia nak jar? Ada isim kat sini? Ada isim tak? Sebab tu wujud di sini dia nasab dengan an-mudmarah. Bila ada an-mudmarah, jitu kai an ukrimaka, apa takdir dia? An-mudmarah berserta fi'il ni boleh ditakdirkan menjadi masdar. Jadi masdar tu lah yang merupakan majrur dengan kai tadi. Jauh sangat tapi tak apalah. Kalau tak sampai tahap tu, ambil poin dia apa, anda pun pergi jauh apa kan? Poin dia, kai kita ada dua. Ada kai yang nasibun binafsihi, ada yang kai nasibun bighairi. Kai masdariyah dengan kai ta'liliyah. Yang mana nasibun binafsihi? Kai masdariyah. Yang mana yang nasibun bighairi? Kai ta'liliyah. Macam mana nak kenal?
bilalah dalam ayat tu ada lam secara jelas, lam tu dah bererti kerana. Jadi kai tu tak boleh bererti kerana dah, sebab bahasa Arab tak ada yang menjadikan sia-sia mengulangi adat yang ertinya sama. Jadi kai, bila nampak je lam, kai itu kai masdariyah. Fi'il mudhari' selepasnya adalah mansub dengan kai itu sendiri. Tapi kalau dalam jumlah tu belum ada lam, tak ada lam, jadi kai itulah yang bererti taklil. Bila kai tu bererti taklil, ketika tu kai taklil tak boleh menasabkan fi'il. Ada benda lain yang menasab dan benda lain tadi tersembunyi. Siapa? Al-mudmarah. Itu yang masukkan dengan kai ta'liliyah. Jadi kai ta'liliyah ni nasibun biwalidihi, kai masdariyah tu nasibun binafsi. Tak apalah, kejap lagi kita akan ulang sekali lagi dalam nasibun biwalidihi. Cuma faham dulu syarat. Okey, an tak ada syarat, lan tak ada syarat, izan pun clear kan. Awal ayat dengan ada asing mesti mustaqbal. Kita nak yang nombor 4. 4 tu kai yang menasabkan fi'il mudhari' dengan diri sendiri itu adalah kai masdariyah. Macam mana nak kenal kai masdariyah? Dalam ayat tadi didahului oleh lamut ta'lil. Itu poin dia. Tak kira lah lam tu ada secara jelas ataupun membelai secara niat mutakallim. Kalau tak ada, ketika tu dia bukan ambil nasab. Okey, ambil macam tu je. Ambil kai yang nombor 4 tu, dia menasabkan fi'il mudhari' apabila didahului oleh lamut ta'lil. Kalau tak dapat nak tangkap lah yang panjang-panjang lepas tu, cukup setakat tu. Kai yang menasabkan fi'il mudhari' adalah kai masdariyah. Macam mana nak kenal kai masdariyah? Didahului oleh lam ta'lil. Sebab apa? Kalau tak didahului oleh lam ta'lil, kai tu yang sendiri akan jadi kai ta'liliyah. Kalau dah ada lam, dia takkan jadi lam ta'lil kai ta'lil. Sebab dalam ayat cuma akan hanya ada satu je yang membawa erti kerana. Dia okey, silap. Okay, dalam nasibun bi ghairi kita pecah pada dua. Hakikatnya nasibun bi ghairi itu dia adalah mansubun bi'an mudmarah. Dan bi'an mudmarah tu ada bi'an mudmarah jawazan, ada yang bi'an mudmarah wujuban. Bila kita kata nasibun bi nafsi ada 4, yang tinggal nasibun bi ghairi ni ada 6. Okey. Kenapa dimasukkan nasibun bi ghairihi? Nampak zahir huruf tu yang menasabkan fi'il, padahal hakikatnya adalah an mudmarah. Ada an yang dibuang, an mudmarah, an tersembunyi. Okey, taksim dia hukum sembunyi an. Hukum sembunyi an tu. Hukum sembunyi an tu ada dua. Ada yang menasabkan fi'il tersebut an yang disembunyikan, tapi sembunyi itu secara harus. Dengan kata lain, nak sembunyi boleh, nak nyatakan boleh. Tapi ada an yang disembunyikan, dan sembunyi tadi wajib sembunyi. Okey, ini maksudnya ambil yang kelima lah. Yang kelima, lam at-ta'lil. Okey, yang jadi isu timbul, jadi kat sini kita takkan sebut kai, kita akan sebut lam. Sebab tu dalam matan disebut an, lan, izan, kai, lamukai. Lamukai. Jadi takkan jumpa kai itu secara jelas. Tapi yang timbul isu kai masdariyah tadi dengan ta'liliyah ni kat sini lah. Lamukai ataupun kita kata lamut ta'lil, lam yang bererti kerana. Okey, contoh lam di sini. Contoh liyaghfira lakallah ma taqaddam, atau apa-apa contohlah. Okay, liyaghfira di sini zahir kita nampak lam itu lam ta'lil. Nampak lam itu lam ta'lil supaya Allah Ta'ala mengampunkan. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan. Okay, liyaghfira, lam kita panggil lam ta'lil, lam yang bererti kerana. Lam ni, lam ta'lil ni hakikatnya dia adalah huruf jar.
Jadi huruf jar dia tidak menasabkan fi'il mudhari', dia menjarkan isim selepasnya. Jadi yaghfiru di sini fi'il mansub. Jadi untuk peringkat mubtadi, Ibnu Al-Jurum kata kita katalah lam tu sebagai amil nasab. Pada hakikatnya yaghfiru ni fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah. Bi an mudmarah jawazan. Apa maksud jawazan? Kalau ini bukan ayat Quran, ayat biasa, kita boleh sebut liyaghfira, kita boleh sebut li an yaghfira. Itu dimasukkan dengan mudmarah jawazan. Kita boleh sebut liyaghfira, kita boleh sebut li an yaghfira. Itu maksud jawazan. Maksudnya hukum sembunyikan an tu adalah harus. Jadi kalau jumpa mana-mana fi'il mudhari' selepas lam yang bererti kerana, lam tu bukan nasibun binafsihi, hakikatnya ada an yang dibuang. Sama ada an tadi dibuang atau kadang-kadang ada. Dalam Al-Quran ada dua contoh. Mana tak tadi lintas. Ada yang contoh tanpa an, ada contoh yang dengan an. Boleh. Itu yang pertama. Jadi bila nampak aja fi'il mudhari' selepas lam, macam mana i'rab? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah. Tapi untuk peringkat mubtadi, kalau baca matan sahaja, kita katakan lam tu sebagai amil nasab. Dan hakikatnya dia bukan amil nasab, tapi dia menjarkan. Hakikatnya di an yaghfira selepas tu ada an. An bersama yaghfira tu ditakdirkan masdar menjadi maghfirah. Jadi kita kata li maghfirati, li maghfirati. Okey. Yang seterusnya 6, 7, 8, 9 dan 10 wujuban, ada 5 lagi. Maksudnya perkataan tu zahir menampak macam dia yang menasabkan fi'il, hakikatnya ada an yang dibuang, dan buang tu wajib buang. An lan izan kai la mukai la murjuhud. Yang ketujuh hatta. Sebelum ni mesti nampak hatta amil nasab. Tak, hatta bukan amil nasab. Amil nasab adalah an selepas hatta. Hatta bukan. Kata zakartu hatta anjaha. Contohnya hatta bukan amil nasab, tapi selepas hatta tu ada an yang dibuang secara wujuban. 8 fa sababiyah. 9 waw ma'iyah. 10 au. Okay, maksudnya kita ada 6. 4 tadi tak timbul isu. 4 tadi kalau nampak terus kita mansubun bi an, mansubun bi dan, mansubun bi izan, mansubun bi kan. Tapi lah kalau kita nampak sebelum fi'il mudhari' tu ada lam, ada lamul juhud, ada hatta, ada fa, waw ataupun au, hakikatnya kita akan sebut fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah. Kalau lam kita akan sebut an mudmarah jawazan. Selain daripada itu kita akan sebut an mudmarah wujuban. Okay, macam mana nak kena lamul juhud? Lam yang dimulai dengan makana dan lam yakun. Dalam ayat Quran banyak wa ma kana Allahu liyu'azibahu. Jadi lam tu bukan panggil lam taklid, kita panggil lamul juhud. Macam mana nak beza di antara lamul juhud dengan lam taklid? Sebab lam taklid hukum idmar an tu jawaz. Lam juhud hukum idmarkan an tu wujub. Nak bezakan dia, lamul juhud tadi jumlah tadi dimulai dengan ma kana ataupun lam yakun. So, lam yakunil lazina kafaru min ahli kitab. Apa? Asalnya ada lam yakun dan ma kana, lepas tu jumpa lam. Lam tu dipanggil sebagai lamul juhud. Fi'il selepasnya mansub, tapi mansub bukan dengan lam, mansubnya dengan al-mudmarah. Begitu juga dengan hatta. Fi'il mudhari' selepasnya kita akan kata mansub bi al-mudmarah. Fa sababiyah waw ma'iyah. Fa sababiyah dan waw ma'iyah, antum akan jumpa dia, semua ni ada dalam kitab, tapi kita buat sebentar lalu. Apabila menjadi jawapan kepada satu nafi ataupun satu tolak. Contoh kita cakap zakir, bermuzakarah lah, fatan jaha. Dengan sebab muzakarah tersebut kamu akan berjaya. Jadi fa tu kita panggil fa sababiyah. Zakir fatan jaha. Zakir fatan jaha. Di fa sababiyah. Nampak pada zahirnya, sebab tu dimasukkan dalam amil nasab. Ibnu Jurum kata tu peringkat mubtadi, nampak seolah-olah fa tu yang menasabkan. Hakikatnya ada an yang dibuang, dan an tu wajib dibuang. Asalnya zakir fa'an tanjaha, tapi hukum buang an tu wujuban. Jadi macam mana i'rab? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban. Fa tu panggil fa sababiyah. Contoh yang sama kita boleh tukar wa tanjaha.
Tapi kita tukar, kita terjemahan dia berubahlah. Muzakarah lah. Dengan muzakarah tersebut akan menyertai kejayaan. Waw dengan maksud waw ma'iyah. Maksudnya dia kena didahului oleh contoh talak. Talak ni amar ataupun nafi. Contoh dia kata nafi, la taksal fatanjahadum fatarsuba. Jangan malas, kamu akan gagal. Maksudnya kamu akan gagal didahului oleh jumlah nafi. Apa jumlah? Nama, jumlah nafi, jumlah rojak ataupun sebagainya. Sebab dia fa sababiyah ataupun waw ma'iyah. Yang terakhir aw. Aw ni mesti bukan semua aw. Aw yang berwarna ila ataupun aw yang membawa maksud ila. Dia akan datang dalam kitab. Contoh dia kata la aqtulanna al-kafira aw yuslima. La aqtulanna al-kafira aw yuslima. Aku akan bunuh orang kafir aw yuslima. Apa maksudnya? Aw yuslima. Aku akan bunuh orang kafir tu aw yuslima. Illa maksudnya kecuali kalau dia masuk Islam. Itu maksudnya aw yang menasabkan. Nampak secara zahir menasabkan. Kalau aw tu bermaksud illa atau bermaksud dengan ila. Semua tu akan ada dalam kitab. InsyaAllah kita akan datangkan contoh kita. Ila seperti contoh dalam matan la astashilan as-sa'ba aw udrikal muna. Okay, setakat tu ada soalan untuk an-nawasib. Anda takut kalau nak detailkan satu-satu jadi panjang. Tapi zahir. Maksudnya ringkasan ni nawasib kita ada dua. Kita ada nasibun bi nafsihi, kita ada nasibun bi ghairihi. Nasibun bi nafsihi maksudnya empat amil tu menasabkan fi'il mudhari' secara diri sendiri. Bila sebut nasibun bi ghairihi, nampak zahir huruf tu menasab, padahal hakikatnya ada an yang dibuang. An yang dibuang tu ada dua jenis. Ada an yang dibuang secara harus, maksudnya nak bubuh boleh, nak buang pun boleh. Ada an yang dibuang secara wujub. An yang dibuang secara harus pada contoh lam ta'lil. Contoh li yaghfira kita boleh buat li an yaghfira. An yang dibuang secara wajib pada lam wujubun, pada hatta, pada fa sababiyah, pada waw ma'iyah, pada aw. Dengan kata yang lain, dalam kitab lepas-lepas ni antum akan jumpa an-nawasib. Cuma ada empat je pada hakikatnya. Ada an, lan, izan dan kai. An ni ada dua, zahirah dan mudmarah. Dan mudmarah ni apa bahasa ni? Jadi jangan pelik jumpa dalam qatrun nada. Amin nasab ada 4. Dalam syuzur al-haq amin nasab cuma ada 4. Dalam jurumiyah je yang sebut amin nasab ada 10. Sebab melihat daripada sudut zahir, nampak sebelum fi'il mudhari' itu ada fa, ada waw, ada aw, ada hatta. Atau hatta yang sesetengah nampak hatta tak amin nasab tak. Hatta tak menasabkan. Yang menasabkan adalah an yang berada selepas hatta tadi. Hakikatnya cuma an, lan, izan dan kai sahaja. Boleh? Tak sempat juga masuk jawazim. Kita tutuplah cari imbas jawazim. Sebab dalam jawazim tak ada apa-apa perbincangan. 3 majzum. Iza dakhala alaihi jazim. Al-jawazimu dia kata samaniyata asyar, ada 18. Jadi nampak macam banyak sangat, tak ingat. Taksimkan macam ni. Jawazim terbahagi kepada 2. Jazimun li fi'lin wahid, dia hanya menjazakan satu fi'il sahaja. Jazimun li fi'lain, menjazamkan 2 fi'il. Maksudnya ada amil jazam yang hanya menjazamkan satu fi'il mudhari'. Ada amil jazam yang menjazamkan 2 fi'il mudhari'. Bila mana amil tadi mengandungi maksud syarat. Bila dia mengandungi maksud syarat, automatik dalam jumlah tu ada syarat dan jawab. Bila ada syarat ada jawab. Jadi dia menjazamkan syarat dan dia menjazamkan jawab. Jadi amil jazam ada 2. Ada amil jazam yang menjazamkan satu fi'il, ada 6. Lam, alam,
lamma, alamma, lamul amri wa du'a. Nombor 5, la fil nahyi wa du'a. 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Lamul amri wa du'a tu 1. La fil nahyi wa du'a tu 1. Jadi 6. 6 amil ni dia hanya menjazamkan 1. Betul dia kata lam yalid wa lam yulad. Alam nashrah. Nashrah tu saja. Fi'il mudhari' majzum bi alam. Lamma. Dia kata lamma azhab. Hanya menjazamkan fi'il. Lamul amri wa du'a 1. Tapi al-amri kalaulah lam tu datang daripada bawah ke atas. Lam doa kalau bawah ke atas. Lamul amri kalau daripada Allah kepada makhluk. Contoh kita Allah kata liyunfiq. Itu contoh lamul amri. La fil nahyi samalah. Contoh dia kata rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati. Ketika itu kita panggil la doa. Kalau daripada Allah kepada kita, la taqrabuz zina. Jadi la tu la nahi. Jadi 6 ni kita panggil jazimun bi fi'lin wahidin. Maksudnya 6 ni dia tak mengandungi maksud syarat. Ada pun yang mengandungi maksud syarat, dia jazimun li fi'lain. Dia ada jumlah syarat, dia ada jumlah jawab. Jadi kat sini ada 6, tinggal berapa lagi? Wal jawazimu samaniyata asyar. Ada 12 lagi kan? Ini secara senang nak ingat lah. Sebab besok 18 takut lambat nak ingat. Jadi lam, alam, lamma, alamma, lamul amri wa du'a, la fin nahi wa du'a. Okay, jazimul li fi'lain ada 12. Macam mana nak ingat? Pecahkan 4. Sebenarnya tak ada apa-apa isu pun nak pecahkan ni. Dia tak macam nasab. Kita ada nasibun bi nafsihi, nasibun tak. Ini sebenarnya sama je semua. Jazimul li fi'lain ni 12 tu sama je. Dia menjazamkan 2 fi'il. Fi'il syarat, fi'il. Maksudnya jika engkau datang, aku akan menjadi engkau datang tu majzum, aku muliakan engkau tu akan jadi majzum juga. Okey, dia taksim lagi pada sudut apa? Harfun bittifaq. Ambil tu huruf. 6 ni confirm huruf. Dia dalam bab amil, ada amil yang satu huruf tu semua huruf. Ada amil yang satu huruf semua isim. Ada amil yang satu huruf tu dia semua contoh fi'il. Contohnya kana wa akhawatuha. Fi'il ke isim huruf? Fi'il lah, kana wa akhawatuha. Contoh dia kata amil nasab tadi, allan izan kai. Amil tu fi'il ke huruf ke isim? Huruf lah. Macam tu juga contoh inna wa anna walakinna, semuanya huruf. Tapi amil jazam ni campur. Jangan faham bila sebut amil dia mesti huruf, tak. Amil ni boleh jadi huruf, boleh jadi isim, boleh jadi fi'il. Okay, tapi dalam amil jazam ni bercampur. Ada amil isim, ada amil huruf. Itu jadi situ. Jadi kalaulah yang menjazamkan satu fi'il semuanya huruf, yang timbul isu dekat jazimul li fi'lain, ada isim, ada huruf. Ada harfun bittifaq. Semua ulama ittifaq mengatakan dia adalah huruf. Apa dia? In semua mengatakan amil jazam, dan semua ittifaq mengatakan dia adalah huruf. Ismun bittifaq. Okay, ismun bittifaq ni kemudian kan, sebab dia yang paling banyak. Dia ada 9. Kita ambil harfun ala rajih. Bila sebut harfun ala rajih, apa yang difahami? Bila sebut harfun ala rajih, ada khilaf, tapi yang rajihnya dia adalah huruf izma. Nak tengok khilaf ni, tengok dalam Qadrun Nada. Yang terakhir ismun alal asah ataupun ala rajih. Apa dia? Ma. Selain daripada itu adalah ismun bittifaq. Kita ada man, ma. Apa lagi? Dekat ismun bittifaq. Man, ma, ayun, mata, ayyana, aina, anna, haisuma, kaifama. 9. Jadi kita ada harfun bittifaq, ismun bittifaq, harfun ala rajih, ismun ala rajih. Jadi 18. 6, 7, 8, 9 campur 9, 18.
Boleh. Itu cara nak tafsirkan jazim. Tapi tak ada apa-apa isu, dia tak ada apa-apa syurut macam nasib, tak ada nak macam ada syarat-syarat, tak ada perbincangan. Cuma dalam jazim li fi'lain ni adalah bincang pasal jumlah. Tapi jazim li fi'lin wahid, dia menjazamkan fi'il mudhari' yang berada selepas ni secara langsung. Jazim li fi'lain, bila sebut je jazim li fi'lain, dia adalah dalam jumlah syarat. Bila dalam jumlah syarat mesti ada jumlah jawab. Jadi dia menjazamkan fi'il syarat dan dia menjazamkan fi'il yang berada dalam jumlah syarat. Min, man, ma, ayun, mata. Bila sebut kita kata jika, in takum, kalaulah kamu berdiri, aku berdiri. Jadi takum kita kata fi'il mudhari' majzumun bi'in, aku pun kita kata fi'il mudhari' majzumun bi'in. Tapi kita katalah yang pertama fi'lu syartin, yang kedua kita kata fi'lu jawab. Tapi dia menjazamkan kedua. Itulah man, ma, ayun, mata, ayana, aina, anna, izma dan mahma. Cuma taksim ni daripada sudut hakikat perkataan tu, sebab ada khilaf. In tak ada khilaf mengatakan isim. Man, ma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haisuma, kaifama ni tak ada khilaf mengatakan dia adalah isim. Izma ada yang kata isim, ada yang kata haraf, yang rajihnya haraf. Mahma ada yang kata isim, ada yang kata haraf, yang rajihnya dia adalah isim. Jadi ingat bila sebut jawazim, jangan faham semua punya huruf, tak. Dalam jawazim ada isim, ada huruf. Tak seperti ambil lain. Bila sebut nawasib, semuanya huruf. Bila sebut inna wa qadha, semuanya huruf. Bila sebut adat istisna pun ada campur. Kalau ambil jawazim ada dua. Ada soalan sekat tu? Kalau setakat tu kita dah habis perbincangan untuk babul af'al. Cuma kita tak baca lagi kitab. Saya tak sempat nak baca. Cuma muhadarah yang akan datang selepas ni kita baca dah habiskan lah, tanpa ada apa-apa taklif dalam awal. Ada soalan setakat tu? Bismillah. Nak baca lah. Banyak sangat tempat. Ini kelas 1 untuk seluruh air. Kelas next kelas ni 18 bulan 9 maksudnya 1, 2, 3, 4 minggu kelas yang seterusnya. Kita soalan? Nasi jumpa ini langsung. Apa dia? Nasi jumpa ini. Jumpa makan. Terus dengan Ujung. tak tahu. Cuma dengan ayat tu. Tak, bila hantar nampak jelam, hukum dia jawaz. Mana-mana Cuma dia buang. Hai, dalam kita hantar jumpa je hatta, jumpa je lamu juhud. Lamu juhud ni ada makanan dan aku. Jumpa je fa sababiyah, jumpa je wa ma'iyah, jumpa je au. Memang ada yang dibuang, confirm, wajib, memang ada, Bila nampak dia 5 ni, lam ni kadang-kadang ada an, selepas dia kadang tak ada. Bila nampak dia 5 ni, memang ada an. Bila nampak je 5 ni dan selepasnya fi'il mudhari' mansub, memang ada an yang dibuang. Cuma itulah dalam fas sababiyah wa ma'iyah tadi diisyaratkan sebelum dia mesti didahului oleh amar ataupun nahi ataupun nafi ataupun yang sama dengannya, sebab dia mesti jawab. Sebab tu dalam matan disebut wal jawabu bil fa wal jawabu bil fa'i wal waw. Wal jawabu bil fa'i wal waw. Yang dimaksudkan dengan jawab tu maksudnya didahului oleh nafi ataupun nahi ataupun istifham dan sebagainya. Yang lain tu anda jumpa je hatta, memang lepas hatta ada al-mudhari' yang dibuang. Nampak dalam jumpa ada fa, memang ada. Lagi mana selepas dia fi'il lah, sebab hatta kadang-kadang lepas dia isim. Kalau hatta lepas dia isim tak timbul isu. Sebab hatta tu sendiri dia huruf jar. Hatta tu sendiri dia maksud sehingga, dia huruf jar biasa. Jadi dia bukan amin nasab an selepas dia. Begitu juga anda nampak je lam ta'dil lepas dia fi'il mudhari', jadi memang ada an.
Cuma hantu di situ harus. Boleh hantu ada, boleh hantu dibuang. Bukanlah anda faham soalan maksudnya bila nak tahu nasab ke tak nasab kan? Atau maksudnya tak. Nampak je memang akan nasab, tapi nasab tu dengan an yang dibuang tadi. Dalam 5 tadi an tu wajib dibuang, untuk 6 an tadi harus dibuang. Ada soalan? Akhwat dekat atas nak tanya untuk ni. Tapi nampak kan? Baik buat. Tak ada insyaAllah. Kita jumpa dalam 16. Kita akan baca daripada awal fi'il sampai akhir. Kita nak akhir lagi lah dengan apa-apa yang perlu. Lepas tu baru kita masuk babu marfu'atil asma'. Tak ada apa soalan? Kertas tu ada? Tunggu buktikan kertas tu dah akhwat. Kan ada akhwat fi'il? Tak ada. Ada juga. Jadi pasing-pasing kertas bukan lagi. Setakat dulu Allah subhanahu wa ta'ala ala a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انا نستودعك ما امرتنا فارده الينا عند حاجاتنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.